Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan ekonomi semasa dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ialah ekonomi Malaysia menyelami harapan rakyat. Dan ini macam saya katakan merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya dan tumpuan dalam program ruang bicara hari ini ialah untuk menumpukan perhatian kita kepada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya dan kita juga ingin mendapatkan pandangan dan juga komen daripada dua tetamu yang berada di studio bersama dengan saya. Jadi izinkanlah saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zunika Muhammad yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar di Kementerian Ekonomi. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini pertama kali tu datang bersama kami di ruang bicara. Saya rasa pertama kali. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu datang all the way daripada Sabah, saya difahamkan. Ya. Jadi jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada Datuk Dr. Ramzah Dambul yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Institut Kajian Pembangunan Sabah. Jadi Datuk, apa khabar? Baik. Terima kasih atas undangan. Satu yang saya suka, baju yang Datuk pakai ni. Ini baju salah satu kumpulan etnik minoriti di Sabah. Jadi sempena dengan kita menjelang bulan Malaysia ni kan, Hari Malaysia, kita promolah sikit sebab jarang dikenali kan etnik Sabah. Betul. Okey, macam saya katakanlah, ini merupakan satu topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya. Dan kalau anda juga yang mungkin sedang mengikuti ruang bicara ketika ini, kami mendapat keizinan sebenarnya daripada kedua-dua tetamu. Kalau ada persoalan-persoalan ataupun isu-isu yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio ruang bicara ini, jangan lupa gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2604-0155 dan satu lagi talian tentunya di 03 26940155. Baik, mungkin menarik kalau saya mulakan dululah perbincangan ini bersama dengan Datuk Dr. Zunika. Kita bercakap tentang kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Dan kalau kita lihat, ya kita tahulah rancangan Malaysia ke-12 ini meliputi sejak tahun 2021 sehinggalah kepada tahun 2025. Jadi setakat inilah pandangan ikhlas daripada Datuk sendiri tentang pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Apakah Datuk berpuas hati dengan segala program yang telah disusun atur itu dan apakah ini berjalan seperti yang diharapkan? Datuk. Terima kasih kerana menjemput kami pada hari ini. Ya. Kita sebenarnya amat teruja untuk menantikan pembentangan rancangan Malaysia ke SP ataupun kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini di Parlimen pada 11 hari bulan Isnin nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada hari ini apa yang kita boleh kongsi sebenarnya ialah melihat kembali kepada apa yang telah kita lalui semenjak rancangan Malaysia ke-12 tempoh hari, iaitu semenjak dilancarkan pada 27 dibentangkan di Parlimen pada 27 September 2021 sehingga hari ini 2 tahun telah berlalu rancangan Malaysia ke-12 ini dan sudah tentu banyak perkara-perkara yang telah berlaku. Terdapat pencapaian-pencapaian yang boleh kita banggakan sepanjang 2 tahun ini, walaupun kita sebenarnya masih lagi menghadapi cabaran dari segi pemulihan daripada COVID-19 dan juga cabaran global dari segi ekonomi yang agak perlahan di peringkat dunia. Dan setakat ini kita melihat bahawa ekonomi kita sebenarnya telah pun berada pada fasa pemulihan dengan nombor-nombor yang kita lihat pengumuman oleh Jabatan Perakaan Malaysia ROSM. Kita melihat bahawa 2 tahun tempoh rancangan Malaysia ke-12 itu kita telah dapat mencapai sebenarnya 5.9% KDNK.
maknanya dia sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang telah kita sasarkan, antara 5 hingga 4 hingga 5% purata pencapaian. Dan kita lihat juga ada pencapaian lain dari perspektif bagaimana kita ingin meningkatkan kebolehpasaran anak-anak didik di sekolah, di institusi-institusi pendidikan. Dari segi pasaran buruh juga telah meningkat. Kita lihat kadar turunnya kadar pengangguran, dan juga produktiviti juga sebenarnya telah meningkat dari segi perspektif bagaimana rakyat sebenarnya juga mendapat faedah daripada pembangunan ini. Sebelum saya kongsikan persoalan bersama dengan Datuk Dr. Ramzah, satu lagi persoalan juga saya nak petik daripada apa yang Datuk Dr. Zunika sebut tentang cabaran yang terpaksa kita hadapi. Ialah pada satu ketika kita diancam oleh pandemik COVID-19 yang memberi impak ataupun kesan yang cukup mencabar sebenarnya bila kita bercakap tentang perkembangan ekonomi semasa ketika itu. Tetapi kalau kita lihat secara terbuka sebenarnya, apakah Datuk merasa yakin bahawa kalau kita melihat kepada situasi ekonomi di peringkat secara global, apakah Datuk yakin bahawa kita boleh bangkit semula, malah kita dalam proses sebenarnya untuk bangkit semula, dan merasa yakin bahawa ekonomi negara akan pulih seperti apa yang ingin kita lihat sebenarnya? Dari perspektif Kementerian Ekonomi, kita melihat sebenarnya ekonomi kita sebenarnya telah pun bergerak meningkat naik sebenarnya dari segi nombor-nombor, dari segi indikator-indikator di pasaran sebenarnya telah pun ada peningkatan dari segi pelaburan yang masuk, dari segi institusi-institusi yang telah pun memainkan peranan yang lebih penting. Kita lihat bahawa bangkitnya syarikat-syarikat yang menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding dengan semasa tempoh COVID tersebut. Dan dari segi rakyat pula, kita lihat sebenarnya dari segi peningkatan pendapatan sebenarnya telah pun meningkat berdasarkan hasil daripada kajian yang dilaksanakan oleh DOSEM. Kita melihat bahawa purata pendapatan rakyat Malaysia pada tahun 2022 sebenarnya telah meningkat, sama ada dari segi peningkatan purata pendapatan isi rumah ataupun pendapatan menengah sebenarnya telah meningkat. Dan even dalam keadaan sebegitu juga, kadar kemiskinan juga sebenarnya telah pun menurun dari segi puratanya. Jadi memang kita lihat bahawa kita berada pada landasan yang akan meningkatkan lagi ekonomi negara kita. Okey, saya juga nak dapat pandangan daripada orang Sabah lah tu ya. Barangkali Datuk Dr. Ramzah, sebelum kita tumpukan perhatian kita lah kepada apa yang diinginkan oleh rakyat Sabah, khususnya bila kita bercakap tentang rancangan Malaysia ke-12. Mungkin penting jugalah untuk saya mendapatkan secara ikhlas juga komen daripada Datuk sendiri. How confident you are sebenarnya, Datuk, kalau kita melihat kepada situasi ekonomi negara yang berlaku ketika ini? Apakah Datuk yakin bahawa macam Datuk Dr. Zunika sebut, kita sebenarnya berada kepada landasan yang betul sebenarnya? Ya. Okey, terima kasih Tuan Syakawi. Mungkin pandangan saya itu lebih kepada pandangan daripada perspektif negeri-negeri marginal, terutamanya wakili Borneo lah, Sabah dan Sarawak. Ya betul, mungkin kita telah pun dari segi pertumbuhan dan berkembangnya saiz ekonomi kita itu nampak bahawa ada tanda-tanda positif seperti yang telah disebutkan oleh Datuk Zunika tadi. Tetapi kita juga perlu melihat kepada asas di dalam rancangan Malaysia kedua itu, iaitu kita katakan sebagai makmur, inklusif dan mampan. Inklusif itu yang saya nak sebut tu, sebab pada saya itu adalah merupakan salah satu penanda aras yang penting bagi RMK12. Jadi sebagai mewakili perspektif negeri-negeri marginal seperti Sabah sebagai contoh, barangkali masih ada perkara-perkara yang kita perlu lagi perbaiki dan barangkali kita masih lagi jauh. Sebagai contohnya kita tahu bahawa Sabah ini sentiasa menjadi champion bila dikatakan tentang kemiskinan.
Daripada 10 daerah paling miskin di Malaysia, 8 daripada daerahnya daripada Sabah. So saya fikir dalam konteks nasional, bila kita kata inklusif tu, maka ini adalah merupakan petunjuk-petunjuknya. Walaupun ekonomi kita berkembang, saiz ekonomi kita tu naik, tetapi inklusif di situ. Inklusifkah kita sekiranya kita tidak dapat mengurangkan regional disparity itu ataupun jurang wilayah itu? Kalau dia masih lagi status quo, begitu-begitu sahaja, di mana nilai inklusifnya, di mana nilai mampannya? Sebab pada saya mampan itu apabila dia sesuatu yang kita kata merebak secara menyeluruh. Kalau kita lihat sebagai contohnya, apabila dalam tahun 2022, bila World Bank dia membentangkan laporannya. Saya suka memetik World Bank ini sebab dia adalah merupakan kita kata lebih independen. Dan sebenarnya World Bank ni bila dia mendapatkan data, baru saya tahu bila berada dalam think tank untuk negeri Sabah tu, sebab kita pun terlibat. Rupanya mereka memang pergi ke grassroots dan mereka berhubung dengan pihak-pihak otoriti, bukan dia petik ikut suka hati dia sendiri. Dia ada sebut bahawa Sabah ini masih lagi lagging state. Saya katakan di sini, bila saya kata Sabah mewakili negeri-negeri marginal, masih lagi lagging state. Di mana kita lihat daripada segi jurang disparity antara ekonomi yang ada di Sabah tu sebenarnya hampir 50% terkepung kepada T20. Apakah maksudnya apabila ekonomi negeri Sabah tu 50%-nya oleh T20, kurang daripada 17% kepada B40? Apakah maksudnya? Maksudnya ekonomi yang tumbuh dan berkembang itu daripada limpahan daripada nasional tadi, dia tidak merebak dengan sekata. Sebabnya apa? Sebab kita tidak bangunkan enabler, iaitu infrastruktur, jalan raya, ketersampaian. Sebab kita mesti tahu lebih daripada 50% penduduk Sabah masih lagi di luar bandar. Tapi kita tengok keadaan jalan rayanya. Agung pun baru-baru ini datang melawatkan. Kita tanya, kan ada kata, tuanku macam mana jalan yang tadi tu? Agung pun dia buat macam ni kan. Jadi maksud saya di sini ialah sungguh pun kita mungkin telah pun menunjukkan pertumbuhan yang positif, perubahan yang agak baik kan, tetapi kita melihat kepada agihan secara internal itu, adakah ia disebarkan secara inklusif? Okey, satu persoalan yang cukup menarik dibangkitkan oleh Datuk Dr. Ramzah. Barangkali Datuk Dr. Zunika, saya tahu Datuk ada jawapan yang tersendiri sebenarnya kepada apa yang dibangkitkan oleh seorang anak Sabah secara ikhlas dan juga jujur sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat kepada peruntukan yang diberikan kepada negeri Sabah sebagai satu contoh yang baik, ianya Sabah sentiasa mendapat satu peruntukan yang besar sebenarnya. Tetapi mungkin dari segi faktor-faktor geografi dan sebagainya bukan mudah sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah yang dibangkitkan oleh Datuk Ramzah sendiri. Tapi barangkali Datuk Zunika ada pandangan yang tersendiri. Kita sememangnya sangat sedar masalah yang dihadapi oleh negeri-negeri yang kita katakan sebagai negeri yang secara relatifnya masih lagi agak terkebelakang berbanding dengan negeri-negeri yang berada di pantai barat seperti Selangor, Melaka dan juga Penang. Dan itulah sebenarnya yang telah kita letakkan di dalam Rancangan Malaysia ke-12 dari segi memastikan bahawa kita boleh sedaya upaya untuk meningkatkan lagi pembangunan dari perspektif pembangunan yang lebih seimbang. Bukan hanya dari segi pembangunan infrastruktur, tetapi juga seimbang dalam perspektif pengagihan kekayaan. Dan mengambil kira faktor-faktor tersebut, sememangnya Sabah dan Sarawak sebenarnya telah pun diberi perhatian sebelum ini dan akan terus diberi perhatian. Tinggal lagi kita juga melihat dari segi kekangan keuangan kerajaan, dari segi untuk memastikan bahawa kita tidak boleh meningkatkan peruntukan terlalu tinggi sehingga kita terikat dengan bebanan hutan yang kita tidak dapat mampu untuk kita biayai. Tetapi kita juga perlu sedar bahawa bila kita membuat perancangan, ianya bukanlah
perkara yang boleh diselesaikan dalam masa 1 tahun, 2 tahun. Betul. Dia akan mengambil masa yang mungkin agak lama sedikit untuk kita dapat melihat hasil yang betul-betul mengatakan bahawa kita telah berjaya. Jadi saya harap orang Sabah boleh bersabar. Sabar. Itu sebenarnya kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini juga sebenarnya telah pun memberikan tumpuan yang besar dalam menangani isu ketidakseimbangan ini. Saya tertarik hati bila sebut tentang tumpuan. Apa yang diberi tumpuan sebenarnya dalam mengukur pencapaian bagi tempoh 2 tahun pertama ini sebenarnya? Kita melihat bahawa bila kita meletakkan sesuatu dasar, strategi ataupun inisiatif, mestilah ada bagaimana kita ingin mengukur kejayaan tersebut. Jadi di dalam rancangan Malaysia ke-12 yang lepas, kita telah meletakkan sasaran-sasaran yang spesifik untuk kita melihat adakah kita telah berjaya atau tidak. Dan sasaran-sasaran ini kalau dilihat ada 2 kategori. Satunya ialah dari perspektif output. Kita boleh melihat kalau kita letakkan sasarannya adalah pembinaan jalan raya, bila jalan raya itu siap, kita boleh kata okey, sudah 2 kilometer sudah siap. Tetapi kalau kita ingin melihat kepada outcome daripada pembinaan jalan raya tersebut, kita akan melihat bahawa adakah rakyat telah mendapat manfaat daripada pembinaan jalan raya tersebut? Adakah rakyat telah boleh meningkatkan pendapatan mereka dengan adanya akses kepada jalan raya yang dibina tersebut? Jadi melihat kepada kejayaan outcome akan ambil masa yang lebih lama sikit lah untuk kita mengukur kejayaan tersebut. Jadi kalau di dalam rancangan Malaysia ke-12 tersebut, saya sebut di awal tadi bahawa kita telah pun ada tanda-tanda bahawa kita telah pun mencapai kejayaan dari segi pelaksanaan inisiatif yang telah kita mulakan semenjak tahun 2021 lagi. Okey. Kembali semula kepada Datuk Dr. Ramzah. Ini saya suka daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Ramzah sendiri. Tetapi ialah mewakili Institut Kajian Pembangunan Sabah sendiri. Secara ikhlasnya dan secara direct, apa yang orang Sabah mahu sekarang ini sebenarnya? Secara ikhlasnya, saya rasa kita semua pun tahu sebab dia keluar hampir setiap hari di media sosial dan juga di media arus perdana juga. Sebenarnya apa yang orang Sabah mahu, mungkin dalam satu kata-kata yang mudah adalah keadilan sosio-ekonomi. Keadilan sosio-ekonomi. Dan apa yang dikatakan sebagai keadilan sosio-ekonomi, apa yang orang Sabah mahu ialah apa yang dinikmati di semenanjung Malaysia juga dinikmati oleh orang Sabah. Memanglah kita kata tidaklah realistik, kita mahu juga segala-galanya yang ada di semenanjung tu, tetapi maksudnya itu adalah simbolik. Kesetaraan itu perlu wujud. Persoalan dia sekarang, adakah setara ataupun tidak? Tidak, terlalu jauh. Memang terlalu jauh. Sebab macam saya sebut tadi tu kan kata, 10 daripada 10 daerah paling miskin di Malaysia, kenapa 8 daripada Sabah? Ketaralah sangat tidak setara kan. Hanya satu sahaja di semenanjung yang mempunyai lebih banyak daerah. Sedangkan kalau kita lihat, dan ini sentimen kuat daripada orang Sabah, sedangkan kita adalah penyumbang terbesar kepada komoditi kekayaan negara. 25% adalah sawit, 42% minyak. Itu adalah kekayaan negara yang paling besar. Jadi orang Sabah tu melihat daripada segi begitu. Jadi kalau ditanya tentang sebenarnya mahu apa orang Sabah, dalam bahasa yang sangat mudah, keadilan sosial-ekonomi. Bagaimana keadilan sosial-ekonomi itu panjanglah kalau mahu dibahaskan, kan? Tetapi itulah dia intinya. Okey, keadilan sosial ekonomi ya. Kita juga nak dapat komen lah daripada pemerhatian Datuk Dr. Zunika sendirilah berkaitan dengan isu ini. Dan saya percaya bahawa kerajaan bukan berdiam diri sebenarnya. Kita bercakap tentang falsafah Malaysia Madani sebenarnya. Dan kalau kita fahami tentang falsafah Madani itu sendiri, kita bercakap tentang keadilan kepada rakyat. Tak kiralah di mana rakyat itu berada sebenarnya. Jadi apakah konsep Malaysia Madani itu sebenarnya akan diarahkan ke arah memberi keadilan kepada rakyat di semua peringkat, di semua negeri sebenarnya. Kita sedia maklum bahawa kerajaan baru telah pun, kerajaan perpaduan telah pun mengumumkan dasar
ataupun rangka ekonomi madani memperkasa rakyat. Baru-baru ini pada Julai yang lepas, dan di dalam rangka ekonomi madani ini telah pun diberikan hala tuju bagaimana untuk memastikan bahawa negara Malaysia kita ini boleh digerakkan kepada pembangunan yang lebih adil, bukan hanya dari perspektif pengagihan kekayaan, tetapi juga dari perspektif memberi peluang yang adil untuk meletakkan Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi di pesada dunia bahkan. Jadi inilah apa yang telah kita bawa di dalam penilaian semasa kita menyediakan rancangan KSP ini, dan kita ingin melihat bahawa perkara-perkara ini kita bawa ke tengah lagi untuk memastikan bahawa apa yang dihasratkan oleh rakyat, termasuk rakyat Sabah itu sebenarnya kita dapat garapkan dan laksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan dalam tempoh berbaki nanti. Bila kita bercakap tentang keadilan sosial ekonomi seperti apa yang Datuk bangkitkan, apa sektor ekonomi yang Datuk lihat mungkin perlu diberi perhatian yang lebih serius oleh kerajaan lah, khususnya terutamanya bila kita bercakap tentang pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12, di mana kelemahannya yang mungkin perlu dikaji dan dilihat semula? Saya masih lagi bercakap dalam perspektif sebagai negeri marginal, sebab Puan Zunika dia sudah melihat kepada kebangsaan. Sebab walaupun saya bercakap dalam konteks Sabah, saya tidak rasa ini masalah Sabah, ini adalah masalah negara. Sebab bila kita bercakap tentang inklusif dan makmur bersama, kalau ada sesiapa yang tertinggal, itu masalah kita secara bersama. So apa yang perlu diperkasa kalau dalam konteks Sabah ataupun Borneo lah secara umum, yang perlu kita pertingkatkan sebenarnya adalah industri hiliran. Apa yang kita kurang di Sabah ini, kita tidak ada industri hiliran. Walaupun kita pengeluar minyak yang paling banyak, pengeluar sawit yang paling banyak, tapi kenapa ekonomi kita tidak berkembang dan kita masih lagi pengangguran paling tinggi, terutama di Sabah? Sebab kita tidak dapat membina industri di sana. Minyak kita diangkut ke Semenanjung Malaysia, sawit kita diangkut ke Semenanjung Malaysia dan dibuat di kilang di sana. Persoalan yang kedua, kenapa tidak boleh buat industri hiliran di Sabah? Balik semula kepada persoalan infrastruktur tadi yang merupakan di bawah jurisdiction kerajaan federal kan, tentang jalan raya, tentang elektrik kan, dan tentang telekomunikasi, tentang pendidikan yang juga memberikan tenaga kerja dalam bidang-bidang teknikal. Jadi bila itu tidak ada, tidak diberi perhatian selama bertahun-tahun dulu, maka kita susah untuk membina industri hiliran itu. Sebab itu saya kata, wujud jurang yang sangat besar di antara Semenanjung Malaysia dan Sabah. Dan jurang yang sangat besar itu, pada pandangan saya, Datuk Zunika mungkin juga saya salah, pada pandangan saya, tidak dapat dirapatkan dengan jumlah peruntukan, dengan status quo kaedah kita mengagihkan jumlah peruntukan yang ada setakat ini. Sebab ya betul, setiap tahun Sabah, Sarawak sentiasa mendapat lebih tinggi daripada negeri-negeri lain. Tetapi walaupun dia tinggi, tetapi ketinggian itu tidak cukup untuk address gap yang sangat besar itu kan. Jadi kalau kita terus membuat dengan kaedah macam tu, ala tinggi, bersyukurlah sebab sudah lebih tinggi daripada orang lain, tapi tingginya itu tidak setara dengan gap itu, maka saya rasa kita akan ambil masa lagi bertahun-tahun untuk address regional disparity Semenanjung Malaysia dengan tu. Dan pada saya, selagi ini tidak diatasi, tidak ada guna kita melakukan konsep makmur, inklusif atau madani. Sebab ketaralah itu tidak madani kan. Kalau kita ada 8 orang anak, ada 2 orang anak yang daripada dulu sampai sekarang sentiasa ketinggalan, tidak cukup buku kan, pergi sekolah pun belanja dia lebih kecil, maka saya rasa tidak ada keadilan dalam keluarga itu, tidak ada ciri-ciri madaniah di sana. Okey. Itu pandangan saya. Baik, mungkin pandangan yang berbeza sebenarnya daripada Datuk Dr. Zunika mewakili Kementerian Ekonomi.
Dan saya masih lagi teringat tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini bahawa kerajaan akan terus memberikan peruntukan yang besar kepada Sabah dan juga Sarawak dalam membangunkan dua negeri ini supaya ianya setaraf dengan apa yang dinikmati barangkali di negeri-negeri di Persekutuan. Tapi pastinya lah Kementerian Ekonomi juga melihat isu ini sebagai sesuatu yang cukup penting, dan langkah-langkah positif sebenarnya telah pun disusun atur oleh Kementerian Ekonomi untuk cuba mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan kita di Sabah dan juga Sarawak sebenarnya. Ya. Seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya dia bukanlah bahawa kerajaan tidak sedar tentang perlunya kita mengatasi merapatkan jurang ini. Dan kerajaan telah sebenarnya berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa kita memberi tumpuan secukupnya kepada kerajaan negeri Sabah, negeri Sarawak dan juga negeri-negeri lain yang lebih terkebelakang. Tetapi kita juga perlu menyedari bahawa kerajaan tidak boleh mengatakan bahawa kita akan meletakkan 50% daripada peruntukan hanya untuk Sabah dan Sarawak. Kerana kita juga perlu memastikan bahawa negeri-negeri lain ataupun keperluan-keperluan lain perlu juga dipenuhi. Sebagai contoh, aspek kesihatan, aspek pendidikan yang memang sebenarnya menjadi juga tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Jadi dalam keadaan limitasi keupayaan keuangan ini dari segi agihannya, kita melihat bahawa tumpuan telah pun diberikan. Jadi tinggal lagi ialah ia akan mungkin mengambil masa yang agak lama melihat hasilnya. Dan dari segi pembasmian kemiskinan sebenarnya, bila kita katakan bahawa kerajaan meletakkan sasaran untuk mendapat kemiskinan sifar. Jadi negeri yang diberi tumpuan yang paling besar sebenarnya ialah Sabah. Dalam perspektif untuk kita pastikan bahawa rakyat Sabah yang sebagaimana disebut oleh Datuk Ramsar tadi sebenarnya telah pun kita ambil dan untuk kita bela sebenarnya dari segi meningkatkan pendapatan mereka. Program pembasmian kerajaan telah pun berjalan di Sabah dan juga di Sarawak, dan kita menyasarkan bahawa kita akan dapat mengatasi masalah ini. Kalau tidak 100% pun kita akan dapat melihat impak yang signifikan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Mungkin ada baiknya jugalah untuk kita menyejukkan sedikit situasi. Jadi mungkin kita boleh minum dulu kerana kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang mungkin sedang bersama kami menyaksikan Ruang Bicara ini merupakan topik yang bagi saya cukup relevan, cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, saya ingatkan lagi ada dua talian yang kami sediakan kepada anda di 03 2604 0155 dan satu lagi talian tentunya di 03 26940155. Kita rehat dulu, anda jangan ke mana-mana. Kembali semula Ruang Bicara, mana lagi kalau bukan bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup menarik sebenarnya, iaitu ekonomi Malaysia menyelami harapan rakyat. Baik, mungkin Datuk Dr. Zunika, saya juga nak dapat pandangan Datuk lah. Ini berkaitan dengan kajian yang telah dibuat untuk separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini. Barangkali Datuk, kalau kita lihat setakat ini, sejauh manakah penglibatan pihak berkepentingan itu? Apakah Datuk melihat bahawa mereka telah pun melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam usaha untuk memperbaiki sosioekonomi dan kehidupan rakyat secara keseluruhannya, Datuk? Semasa kita melaksanakan kajian separuh penggal ini, kita sebenarnya telah pun mendapatkan input-input
yang kita perlukan, dan dalam usaha tersebut sebenarnya kita telah melibatkan hampir 202 sesi libat urus yang telah kita adakan bersama dengan kementerian, agensi, dan kita juga libatkan badan-badan antarabangsa untuk kita mendapatkan input dan perspektif dari segi bagaimana kita nak mengarahkan pembangunan ekonomi kita ini. Dan kita juga telah mendapatkan input daripada kerajaan negeri sebenarnya, yang amat berhormat Yang Berhormat YB Rafizi sendiri sebenarnya telah turun padang ke negeri-negeri untuk berjumpa dengan menteri-menteri besar dan membuat libat urus, melibatkan bukan hanya pihak kerajaan negeri tetapi juga dengan pemimpin di akar umbi juga sebenarnya, untuk kita mendapatkan input dari segi apakah sebenarnya keperluan mereka yang mungkin selama ini kita tidak dapat bawa ke hadapan untuk penyediaan kajian separuh penggal ini. Jadi kita harapkan dengan input-input tersebut, apa yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kelak sebenarnya mengandungi apa yang diharapkan oleh rakyat. Bila kita cakap tentang input ni, barangkali Dato' Dr. Ramzah, apakah pihak Institut Kajian Pembangunan Sabah juga sebenarnya memberi input-input untuk perhatian menteri di Kementerian Ekonomi sendiri? Kita pun sebenarnya ada sebahagian daripada stakeholders tersebut pada pelbagai peringkat lah. Cuma mungkin input satu hal, kita datang dengan stakeholders tapi satu hal lagi, akhirnya keputusannya adalah di peringkat federal. Adakah betul-betul, sebab kita ada bagi banyak input, mustahil dapat dilaksanakan semua. Cuma persoalan dia, adakah pihak federal nanti dapat mengenal pasti antara banyak-banyak input itu mana prioriti yang akan menjadi game changer. Kalau tidak, keadaan tetap status quo. Kalau saya boleh berkongsi lah, ini pandangan saya berdasarkan kepada interaksi kami dengan stakeholder di Sabah. Salah satu game changer dia adalah daripada segi bagaimana peruntukan ini disalurkan ke negeri Sabah. Okey, saya tidak mahu lagi debatkan tentang jumlah peruntukan lah. Saya kata tadi tidak cukup, Datuk Zunika kata sebenarnya cukup, tapi tidak apalah kita ni. Isu dia sekarang ini, satu lagi isu dia ialah peruntukan yang diberi itu dapatkah digunakan sepenuhnya. Untuk makluman, data pada tahun 2021 sebagai contohnya, untuk pembangunan infrastruktur tidak sampai pun 50% yang digunakan di Sabah. Daripada peruntukan yang diberi itu, yang banyak itu tidak sampai 50% dapat diterjemah ke lapangan. Begitu juga kenapa itu berlaku? Kenapa itu berlaku? Ada banyak sebab dia. Satu adalah faktor tentang geografi. Kita terpaksa mengakui ini sebab banyak keputusan berasaskan di pusat, dan ini tempatnya adalah jauh. Jadi kadang-kadang dengan jarak tersebut kan, jadi lebih susah untuk membuat urusan. Sekiranya contohnya ada perkara-perkara yang tiba-tiba perlukan penilaian semula. Jadi kalau di Sabah berbanding dengan di Perak, di Melaka atau di Kedah, barangkali pada hari yang sama pegawainya boleh terus ke Putrajaya untuk berbincang, tapi ini tidak berlaku. Saya juga tahu ini sebab dulu saya di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, kita melihat banyak masalah daripada segi ini, masalah birokrasi. Now, untungnya baru-baru ini Perdana Menteri dia umumkan, dia kata untuk 50 juta sekarang ni biar kerajaan negeri ni kan. Tapi itu pun ada isu juga, walaupun arahan daripada Perdana Menteri, sebenarnya bukan semua kementerian itu declare dia punya projek 50 bagi pada negeri. Ada setengah tu tetap kata kami tetap mahu jalankan kementerian tu sifat macam tu lah kan. Itu yang pertama. Kedua, 50 juta. Banyak projek kita yang lebih critical, strategik sebenarnya lebih daripada 50 juta. So it does not change anything. Barangkali yang boleh dibuat sekiranya kerajaan negeri dibenarkan untuk ada tabung amanah. Maksud dia ialah, katalah diberi peruntukan pada tahun ini, dia tidak habis digunakan, maka dia masuk tabung amanah negeri. Jadi dia boleh digunakan untuk tahun depan kan. Jadi dia kalau tidak, banyak peruntukan pun setiap tahun tak sampai 50%, lepas tu tahun depan bagi lagi tak sampai 50%. Sebenarnya peruntukan untuk 10 tahun tu seolah-olahnya hanya peruntukan untuk 5 tahun sahaja kan. Jadi
macam mana pun kaedahnya, tapi maksud saya ialah saya rasa ini adalah game changer. Saya fikir kementerian di peringkat federal yang berkenaan perlu mencari jalan bagaimana supaya perlaksanaan projek ini, peruntukan itu dapat digunakan dengan lebih banyak. Kalau dia adalah isu birokrasi, maka perlu dicari jalannya. Kalau dia adalah tentang empowerment, maka perlu dicari jalan bagaimana empowerment itu dapat diberikan. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada Datuk Dr. Zunika. Saya petik daripada apa yang disebut oleh rakan kita dari Sabah. Ini berkaitan dengan apa yang diinginkan, iaitu prioriti, keutamaan sebenarnya. Dan bila kita cakap tentang keperluan mendesak dalam rancangan Malaysia ke-12 ketika ini, apa yang perlu disegerakan bagi memenuhi keperluan rakyat semasa? Saya melihat bila kita adakan libat urus tersebut, apa yang diperlukan rakyat ialah sebenarnya yang paling utama ialah peningkatan taraf hidup. Maknanya rakyat perlukan pendapatan yang lebih tinggi untuk memastikan apabila berlaku cabaran, supaya contoh kenaikan harga. Kita lihat isu peningkatan kos sara hidup yang sememangnya sangat-sangat membebani rakyat, dan kita lihat bahawa untuk menyelesaikan isu ini sebenarnya kita tidak boleh mengatakan bahawa kita akan berikan cash ataupun tunai kepada rakyat dan dia boleh menyelesaikan masalah. Kerana kita perlu melihat sebenarnya apakah sebenarnya isu dasar yang menyebabkan rakyat tidak mampu ini. Dan salah satu perkara yang kita lihat sebenarnya ialah dari segi keupayaan mereka untuk mendapat gaji yang lebih baik. Jadi saya rasa semua pun telah pun mendengar bahawa kerajaan baru-baru ini telah pun mengumumkan bahawa kerajaan akan mempertimbangkan usaha untuk memperkenalkan progressive wage. Ini adalah sebagai tambahan kepada kadar upah minima yang telah pun dilaksanakan pada masa ini. Dan harapannya ialah supaya kita akan dapat mengatasi masalah jurang dari segi gaji yang diterima di peringkat gaji minima ini dengan peringkat yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, kita melihat bahawa berdasarkan angka-angka yang terkini, sebenarnya jurang antara gaji minima dan juga gaji yang diterima oleh mereka yang mempunyai diploma ataupun mereka yang mempunyai ijazah sangat sempit sebenarnya, ataupun sangat dekat. Ada sebahagiannya hanya 300 sahaja yang mendapat gaji minima, dan bila mereka memasuki pasaran pekerjaan hanya lebihnya adalah 300. Tanpa ada pergerakan gaji yang signifikan sepanjang kemungkinan 3 tahun atau 5 tahun mereka di dalam alam pekerjaan. Jadi ini yang cuba kita atasi sebenarnya, untuk memastikan bahawa rakyat akan dapat pendapatan yang lebih tinggi setimpal dengan negara-negara lain sebenarnya, kerana kita telah agak ke belakang dari segi peningkatan gaji ini. Okey. Kembali semula ke Sabah, Dr. Ramzah ya. Barangkali a bit sensitive question lah, tapi saya nak lontarkan juga persoalan ini, dan saya perlukan jawapan yang ikhlas juga daripada Datuk lah. Barangkali Sabah dan Sarawak banyak memberi penekanan terhadap apa yang perlu dilaksanakan dalam Malaysia Agreement 63 itu sendiri, MA63 itu sendiri. Apakah sekiranya banyak perkara dalam perjanjian Malaysia Agreement 63 itu dilaksanakan, apakah ini akan memberikan satu dimensi yang mungkin lebih cerah sebenarnya bila kita bercakap dari aspek ekonomi di Sabah dan juga Sarawak? Okey, ya, pada pandangan saya, iya, betul. Sebab kalau kita lihat sebenarnya perjanjian MA63 ni, saya tidak mahu pergilah details dia apa tuntutannya. Tetapi
sebenarnya dia lebih kepada soal tentang fundamental, tentang persoalan sama ada kita menghormati Sabah dan Sarawak sebagai equal partner ataupun tidak. Itu sahaja sebenarnya. Jadi by pushing kan Sabah dan Sarawak sekarang ni menekankan, orang boleh persoalkan, jadi sebenarnya you only dapat ke tidak kan, sebenarnya itu boleh dipersoalkan. Cuma pada masa ini yang dirasakan oleh Sabah dan Sarawak, they are not equal partner. Dan disebabkan itulah mereka push kepada itu. Dan apabila telah mencapai kepada satu tahap di mana perjuangan itu mencapai kepada level sekarang ni kita equal partner, dan dia dapat akan diterjemahkan kepada ekonomi. Sebab pada saya lah banyak masalah ekonomi, regional disparity kita ini, ketidakseimbangan itu, padang yang tidak sama rata itu disebabkan oleh polisi. Saya tidak mahu pergi kepada detail, saya tidak ada masalah, tapi disebabkan oleh polisi. Kenapa disebabkan oleh polisi? Sebab tidak ramai daripada Sabah dan Sarawak berada di peringkat tinggi untuk policy making. Jadi policy making itu dia sangat saya katakan semenanjung sentrik. Ini bukan sentimen saya. Betul dan bukan disengajakan. Saya tidak salahkan rakan-rakan sebab saya pernah bekerja dengan mereka di kementerian. Dan sebenarnya mereka juga merasakan bahawa pentingnya ini inklusif. Tapi macam kami pun sebenarnya tidak tahu sebab daripada pendidikan kita awal sampai ke universiti, silibus kita macam mana, kandungan kita macam mana. Saya bagilah contoh paling mudah. Semua orang tahu tentang perbezaan antara joget, Diki Barat dengan Boria. Tanya orang Sabah, asalkan dia sampai di sekolah menengah, dia tahu perbezaan. Tanya orang Semenanjung, walaupun yang terpelajar, dia boleh bezakan antara Ngajat dengan Sumazau. Ramai yang tidak boleh bezakan. We know so much about Semenanjung. Semenanjung know so much about ours. Tapi itu saya tidak mau salahkan orang. Ini adalah sistemik dalam pendidikan kita, dalam media arus perdana kita. Dan benda itu terbawa tahu bila pergi kepada pembuatan dasar. Kadang-kadang ketidakfahaman itu dan akhirnya akan membuat dasar itu. And that is why Sabah ni kan sekarang ni, we want to be equal partner. Equal partner tu maksudnya you should know more about us also as much as we know about you. Only then we can see, macam barulah kita nampak bahawa ini adalah masalah bersama. Janganlah masalah Sabah dan Sarawak ni masalah Sabah dan Sarawak. Saya rasa tidak. Dia adalah masalah Malaysia. Sebab kita tidak mahu wilayah-wilayah ini terbelah. Sebab kalau dia terbelah bersengketa, dia menjejaskan semua orang, bukan hanya Sabah dan Sarawak. Betul. So itu saya punya pandangan ikhlas. Menarik, ikhlas. Okey, merapatkan jurang pembangunan negeri-negeri daripada apa yang dibangkitkan oleh rakan kita lah, Datuk Dr. Ramzah sendiri. Barangkali Datuk Dr. Zunika, saya difahamkan bahawa berdasarkan kepada permohonan peruntukan di bawah Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12 itu sendiri, apa keutamaan kerajaan kepada usaha untuk merapatkan jurang pembangunan negeri-negeri ini, Datuk? Bila bercakap mengenai peruntukan ini, kita di Kementerian Ekonomi sebenarnya menerima peruntukan permohonan daripada kementerian, daripada agensi untuk kita nilai dan berikan kelulusan dari segi projek dan juga kos sebelum kita serahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dimasukkan di dalam anggaran bajet dan diluluskan di Parlimen. Agihan yang kita sebut tadi, agihan untuk memastikan keseimbangan wilayah tadi, sebenarnya kita ambil kira semasa penilaian peruntukan untuk setiap tahun projek-projek pembangunan yang disediakan. Dan semenjak Rancangan Malaysia ke-12, kita telah menyatakan bahawa kerajaan akan memberi tumpuan kepada 6 negeri yang kita lihat sebagai secara berbandingnya agak terkebelakang tadi, iaitu negeri Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan, Sabah dan juga Sarawak. Jadi tumpuan yang diberikan oleh kerajaan dalam melihat pengagihan ini adalah untuk memastikan 6 negeri ini sekurang-kurangnya mendapat 50% daripada keseluruhan peruntukan untuk projek-projek pembangunan. Itu telah pun diberikan
komitmen oleh kerajaan persekutuan dalam perspektif pengagihan peruntukan tadi. Dan projek-projek yang kita utamakan sebenarnya adalah projek-projek yang infrastruktur, keperluan jalan-jalan luar bandar. Itu sememangnya kita berikan perhatian. Membaiki sekolah-sekolah daif, klinik-klinik daif, itu juga kita beri tumpuan. Dan selebihnya adalah untuk kita pastikan bahawa kita meningkatkan lagi taraf hidup rakyat melalui peningkatan program-program peningkatan pendapatan ekonomi setempat di luar bandar juga diberi perhatian. Bila Datuk sebut tentang pengagihan peruntukan, ini pun satu isu yang cukup menarik sebenarnya. Ramai juga di luar sana sebenarnya yang membangkitkan persoalan. Apakah kita ada sumber keuangan yang mencukupi sebenarnya untuk memenuhi segala perancangan dalam rancangan Malaysia ke-12? Secara jujurnya. Kita sebenarnya melihat dari perspektif bahawa nak tak nak kerajaan terpaksa berhutang. Dan walau bagaimanapun kita kena pastikan bahawa dalam meningkatkan peruntukan melalui hutang ini kita perlu berhati-hati. Itu sebabnya antara perkara utama yang perlu kita tangani. Saya percaya kerajaan pada masa ini telah pun membuat komitmen bahawa pengurusan fiskal itu perlu lebih berhemah. Walau bagaimanapun kita juga perlu pastikan bahawa keperluan rakyat yang mendesak perlu juga diberi perhatian. Jadi kita melihat bahawa sumber kewangan yang ada perlu kita optimumkan, dan salah satu usaha yang akan kita laksanakan juga dan telah pun diberikan keputusan dasar di peringkat kerajaan adalah untuk kita merasionalisasikan subsidi-subsidi yang ada supaya hanya rakyat yang betul-betul perlu sahaja mendapat bantuan daripada kerajaan. Dan pada masa yang sama, saving daripada subsidi tersebut boleh kita alihkan kepada perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat. Jadi itu sebenarnya yang perlu diberi perhatian dan akan diperincikan dalam pengumuman kajian separuh penggal nanti. Menarik. Okey, kita tak banyak masa lagi yang tinggal sebenarnya. Barangkali Datuk Dr. Ramzah lah. Saya tertarik hati sebenarnya kalau melihat visual yang menunjukkan tentang Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong membuat tour ke Borneo, terutamanya dari Sabah pergi ke Sarawak, dan sambutan yang cukup hebat dan mesra diberikan oleh rakyat Sabah dan juga khususnya lah. Jadi apakah dengan adanya langkah-langkah ataupun apa yang dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong itu mungkin akan mengeratkan lagi sebenarnya dan memberikan keyakinan kepada rakyat Sabah bahawa sesungguhnya kerajaan persekutuan sentiasa memberi perhatian yang serius sebenarnya kepada pembangunan negeri Sabah itu secara keseluruhannya. Secara jujur ini saya punya pandangan lah, dan sebenarnya dia sangat kuatlah sentimen underground. Untuk pertama kalinya saya nampak Sabah ini seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya orang-orang yang kita kata orang kenamaan, yang mana seolah-olah macam sebenarnya Sabah ni bukanlah mau keluar daripada Malaysia. Sebab selama ni kan kita ada sentimen seolah-olah kita anti Semenanjung, tidak mahu bersama, kami sudah fed up. Sebenarnya tidak. Sebab bila kita melihat yang ini saya pun sangat sekejut. Bayangkan tengah berhujan, berpanas, berjam-jam menunggu yang di-Pertuan Agong untuk datang, dan semata-mata untuk melambai dan juga bersama. So masih ada harapan lah pada saya. Nampak bahawa Sabah ini sebenarnya kita lagi masih merasa bahawa kita adalah sebahagian dari Malaysia. Kita tidak rasa terabaikan. Don't take this for granted lah. Daripada sini kita bina yang positif. Kalau begitulah sentimen yang ada, mari kita realisasikan itu. Saya berharap dalam penilaian rancangan Malaysia kedua itu akan wujud berita-berita baik ke-12 itu wujud berita-berita baik
untuk Sabah dan juga Sarawak. Satu soalan dan jawapan ringkas saya perlukan daripada Dr. Ramzah. Dengan adanya lebuh raya PEN Borneo, apakah Datuk melihat bahawa itu mungkin akan memberikan juga satu suntikan kepada perkembangan ekonomi Sabah? Definitely. Sebab dia sebenarnya macam saya kata tadi, lebih daripada 50% penduduk Sabah lebih kurang di Sarawak juga berada di kawasan luar bandar. Dan PEN Borneo ini merentas ke seluruh kawasan itu, dia boleh menjadi game changer. Tapi itulah kena dipercepatkanlah. Peruntukan tu perlu disalurkan dengan lebih cepat. Sebab dia sudah tertangguh beberapa tahun. Kan? Itu perlu jadi prioriti. Kan? Okay. Jangan lagi dia tertangguh-tangguh lagi. Alright. Ada 3 minit lebih kurang masa Datuk Dr. Zunika. Agaknya apalah yang boleh kita jangkakan daripada pembentangan kajian separuh penggal RMK ke-12 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 hari bulan September nanti. Kita inginkan supaya rakyat sama-sama dapat mendengar apa yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti. Bagaimana perancangan yang diadakan oleh Kerajaan Perpaduan untuk memastikan bahawa rakyat akan dapat mendapat manfaat yang lebih baik. Hak mereka diberikan perhatian sepenuhnya, dan pada masa yang sama kita dapat memastikan bahawa Malaysia dapat bergerak ke arah pertumbuhan yang lebih lagi di peringkat antarabangsa, dan dalam perspektif Malaysia Madani yang inginkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang lebih baik. Kita juga nak beri peluang kepada Datuk Dr. Ramzah. Saya percaya Datuk juga ada seruan, ada harapan yang ingin dilontarkan di penghujung program Ruang Bicara ini. Silakan. Ya, harapan saya Tuan Syakawi senang sahaja. Harapan saya untuk ekonomi itu madani, inklusif, makmur dan juga mapan, satu sahaja. Dia keadilan sosioekonomi. Dan bila kita kata keadilan sosioekonomi adalah merupakan agihan ekonomi. Bukan sangat tentang pertumbuhan. Tidak mengapalah kalau kita itu lebih kecil. Yang penting semua orang dapat merasa bahagianya. Kalau kek itu sangat besar pun, kita teragung di dunia, di ASEAN, tetapi ada sebahagian yang tidak mendapat agihan yang sepatutnya, pada saya itu tetap tidak madani, tidak makmur, tidak inklusif dan juga tidak mapan. 1 minit, masih lagi ada masa sebenarnya. Datuk Dr. Zunika, apa lagi yang ingin anda sampaikan kepada rakyat Malaysia yang mungkin sedang mengikuti program itu, terutamanya rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di Sabah dan Sarawak khusus. Silakan. Terima kasih. Untuk yang akhir ini saya ingin menyerulah supaya semua rakyat dapat bekerjasama sebenarnya, berikan tumpuan kepada apa yang ingin disampaikan oleh kerajaan, dan bersama-sama dengan kerajaan, bersama-sama dengan kementerian dan sebagainya, untuk kita sama-sama bekerja ke arah mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik untuk negara kita, insya-Allah, dengan kerjasama semua pihak, bukan hanya di pihak kerajaan tetapi juga di pihak rakyat, sektor swasta dan juga pertubuhan bukan kerajaan. Insya-Allah kita akan dapat memastikan bahawa apa yang ingin kita dapat capai akan dapat akan tercapai. Ya, baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Zunika Muhammad. Tinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Dr. Ramzah Dambul dari Sabah. Jadi bila mau balik Sabah ini? Besok lah, tidak sempat sudah kan. Harus keluar Silang Sabah. Okey, betul. Terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu kita mengharapkan sesuatu yang menarik sebenarnya melalui rancangan Malaysia ke-12, dan sudah pastilah kerajaan juga akan memberi perhatian yang serius sebenarnya kepada semua negeri yang terlibat, dan sudah tentulah kita ingin melihat sebuah negara Malaysia yang lebih sejahtera, lebih aman, lebih
lebih damai dan sudah pastilah satu keadilan yang sama rata sebenarnya akan dirasakan oleh rakyat Malaysia keseluruhannya. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.